InsyaAllah pada pagi ini kita sambung ayat 35 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama' fata'tiyahum bi'ayah walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin." Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ayat 35 surah Al-An'am, Allah Taala mulakan dengan wa in kana, dan sekiranya adalah ia, kabura 'alaika, besar ke atas engkau ataupun susah ke atas engkau, i'raduhum, penentangan mereka, fa in istata'ta, dan sekiranya engkau boleh, mampu, an tabtaghi, mencari, nafaqan fil ard, nafaqan maknanya lubang di bumi ataupun terowong di bumi, au sullaman, ataupun tangga fis sama, di langit, fata'tiyahum biayah, maka engkau bawalah kepada mereka biayah, iaitu tanda ataupun mukjizat. Walau sya'allahu lajama'ahum, dan sekiranya Allah Ta'ala mahu, lajama'ahum, pasti dia mengumpulkan mereka, 'alal huda, di atas petunjuk, fala takunanna minal jahilin, dan janganlah engkau sesekali wahai Muhammad menjadi minal jahilin, di kalangan orang-orang yang jahil. Jadi ayat 35 Allah Subhanahu wa taala masih lagi menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kafir Quraisy. Di mana dalam ayat sebelumnya dan ayat-ayat pada awal surah ini Allah Taala cerita bahawasanya kafir Quraisy telah menolak seruan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 35 ini masih lagi menceritakan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga motivasi dan semangat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga cabaran-cabaran yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, sebagaimana contoh ayat 35 ini, Allah Taala cuba minta ataupun cabar Nabi supaya bawa mukjizat untuk memberikan ataupun untuk ditunjukkan kepada kafir Quraisy supaya mereka itu beriman. Tetapi sebenarnya mukjizat itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 35 ini masih lagi berkisah tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala mulakan dengan wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Jadi kita terus tengok dari sudut i'rab ayat ini. Allah Taala sebut ayat 35 Allah Taala sebut wa in kana, wa itu adalah huruf ataf. Wa itu adalah atifah, huruf ataf. Jadi apabila huruf ataf, ayat ini dia ada tempat kembalinya, ada ma'tuf dia. Jadi tempat kembalinya ialah pada tempat kembalinya ayat ini ialah pada ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sesungguhnya kami tahu, sesungguhnya ia, apa yang mereka katakan kepada engkau, ia menyedihkan engkau wahai Muhammad. Maknanya ayat wa in kana, dan sekiranya apa yang berlaku kepada engkau itu besar ataupun menyusahkan engkau,
penentangan yang dilakukan, yang diberikan oleh kafir Quraisy itu terhadap engkau adalah perkara yang besar ataupun perkara yang sangat menyusahkan engkau. Jadi ayat 35 ini dia ataf kepada ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun wa in kana kabura 'alaika. Maknanya kita boleh katakan 35 ini ada sambungan ceritanya dengan ayat 33. Di mana ayat 33 Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Muhammad bahawasanya Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku, apa yang dikatakan terhadap Nabi Muhammad SAW, pendustaan, fitnah, cacian, makian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad amat menyedihkan Nabi Muhammad. Dan semua itu Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat 33, dia tahu. Jadi apabila dia tahu, pandailah Allah Ta'ala akan lakukan apa yang sepatutnya. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu bimbang. Maknanya balasan kepada mereka yang mencaci Nabi, fitnah Nabi, serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sini pun ada satu keyakinan kepada Nabi bahawasanya baginda berdakwah bukan keseorangan, bukan berseorangan, tetapi diketahui dan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat 35 ini sambungan ayat 33. Kemudian ayat 34 ini Allah Ta'ala cuba untuk menghiburkan Nabi. Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya bukan sahaja Nabi yang menerima penentangan kaumnya, tetapi Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga menerima bantahan, menerima penentangan, menerima pendustaan, fitnah dan sebagainya. Bahkan ada yang Nabi-Nabi dibunuh oleh kaumnya. Ini menunjukkan bahawasanya penentangan kaum terhadap dakwah para Rasul ini adalah sesuatu yang dilalui oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi pada masa ini Nabi tidak perlulah bersedih. Akhirnya Allah Ta'ala akan membantu Nabi, memberi kemenangan kepada Nabi sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya ataupun Rasul-Rasul sebelumnya menang ataupun berjaya di dalam dakwah. Jadi ayat 33 ini Allah Ta'ala cuba untuk menghibur Nabi sebagaimana yang telah pun kita tafsirkan sebelum ini. Dan begitu juga ayat 33 ini pun Allah Ta'ala bagi tahu apa yang mereka dustakan, kafir Quraisy itu, mereka bukan berdustakan Nabi, tetapi hakikatnya mereka mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka yang dustakan Allah, serah saja kepada Allah. Allah tahu bagaimana untuk mengurus mereka, memberi balasan kepada mereka. Jadi ayat 33, kemudian 34, kemudian 35 pada hari ini yang kita nak belajar ini ada ceritanya, ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala sebut wa in kana, wa itu adalah huruf ataf, dan atafnya huruf ataf kembali kepada mana, iaitu kembali kepada qad na'lamu. Sesungguhnya kami tahu engkau wahai Muhammad rasa sedih di atas apa yang mereka telah katakan kepada engkau. Wa in kana, dan sekiranya ia, iaitu apa yang di pendustaan kepada engkau, apa yang penentangan yang dilakukan terhadap engkau, seandainya ia itu adalah besar bagi engkau ataupun susah bagi engkau ataupun berat bagi engkau, fa in istata'ta, dan seandainya engkau mampu. Di sini Allah Ta'ala ada seolah-olah mencabar Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan cerita sekejap nanti. Jadi ayat wa in kana kabura 'alaika adalah ma'tufnya, atafnya kepada qad na'lamu. Jadi waw di sini adalah waw ataf. Waw huruf ataf. Okey. Kemudian wa in kana kabura 'alaika, wa in kana kabura 'alaika, dan in ini adalah syartiyah.
In syartiyah, nampak kat bawah sikit ni. In syartiyah jazimah. Jadi in ini adalah kata syarat, huruf syarat jazimah. Maksud dia seandainya in ini selepasnya fi'il mudhari' maka hendaklah hukumnya majzum. Wa in kana, tetapi dalam ayat ni selepas in itu ada fi'il madhi. Jadi tak nampaklah dia punya jazamnya. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh seandainya in ini selepasnya ada fi'il mudhari', contohnya yadhhab. Jadi kita kena matikan huruf akhir itu. In yadhhab, seandainya dia pergi. Asalnya yadhhabu kan. Tetapi bila in itu antara fungsinya dia adalah syarat dan jazimah, dia menjazamkan. Menjazam tu adalah hukum i'rab. Hukum i'rab ini kita kena ingat dia ada 4. Dia ada marfu'. Marfu' ni kalau nak mudahnya baris hadapan. Itu tanda asalnya. Ada mansub, ini hukum yang kedua. Hukum yang kedua, kalau kita nak tahu mansub itu baris atas. Ini adalah tanda nasabnya yang asas. Kemudian hukum yang ketiga i'rab ialah majzum, yang kita belajar ni, yang kita jumpa ni. In ini adalah syarat, adat syarat, huruf syarat dan jazimah. Jazimah maksudnya hukum i'rabnya adalah majzum. Majzum ini kalau nak mudahnya ialah baris mati. Itu tanda dia. Jadi hukum i'rab ada marfu', ada mansub, ada majzum dan yang terakhir ialah majrur. Majrur ini baris bawah. Maknanya hukum i'rab ini kita boleh simpulkan ia berkenaan dengan bacaan huruf akhir pada setiap perkataan. Sama ada kita baca huruf akhirnya dengan baris hadapan ataupun tanda-tanda yang menggantikan baris hadapan, ataupun kita baca huruf akhirnya dengan baris atas ataupun tanda-tanda yang menggantikan baris atas, ataupun kita baca huruf akhir pada setiap perkataan itu, tak kira lah sama ada dia isim ataupun dia fa'il dengan baris mati, ataupun dengan tanda-tanda yang menggantikan baris mati, ataupun kita baca dengan baris bawah atau dengan tanda-tanda yang menggantikan baris bawah. Jadi apabila ada in, dan in itu antara fungsinya dia menjazamkan, maknanya dia menjadikan perkataan selepasnya hukumnya majzum, maka kita kena baca dengan baris mati. Kita baca dengan in yadhhab. Nampak kan mati kan? Kita tak boleh baca dengan in yadhhaba, tak boleh. Tak boleh baca dengan in yadhhabu, tak boleh. In yadhhabi lagi lah tak boleh, sebabnya fi'il dia tidak ada baris bawah. Jadi in ini fungsinya antaranya ialah jazimah. Dia menjazamkan fi'il yang ada selepasnya seandainya fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Tetapi kalau fi'il madhin, contohnya dalam ayat itu, in kana, ini adalah fi'il apa? Fi'il madhin, dia tak boleh jazam. Fi'il madhin ni dia mabni. Fi'il mabni, fi'il amar, fi'il madhin dia mabni. Maksud mabni maknanya dia tidak ada hukum ni. Tidak ada marfu', tidak ada mansub, tidak ada majzum, tidak ada majrur. Dia punya barisnya ialah kekal dan tetap, tidak berubah. Walaupun ada sebelumnya in ke, ada apa-apa ke, tidak kira. Ada in, ada lam, ada apa-apa sajalah. Maknanya dia tidak menjejaskan ataupun mengubah baris kana ini. Jadi kana ini dia tidak menjadi jazam kerana dia fi'il madhin, dan hukum fi'il madhin ini adalah mabni. Dan hukum fi'il mudhari' ini dia mu'rab. Kita boleh kata di sini majzum. Majzum apa tandanya? Bisukun. Majzum dengan baris mati. Secara ringkas. Okey. Jadi selesai kat situ.
Nampak saya tulis ni? Nampak kan? Nampak. Okey, alhamdulillah. Jadi seterusnya wa in kana kabura alaika. Jadi kana itu adalah fi'il, kana itu adalah fi'il madhi. Kat sini kana itu adalah fi'il madhi naqis maftuh fi mahalli jazmi fi'li syarti wasmuhu dhamiru sya'ni mustatirun. Panjang dia punya huraian tu. Ilmunya banyak di situ. Pertama dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu kana madin. Madin itu maknanya fi'il madin. Mari tak Yang kedua berubah. naqis. Naqis maknanya kana ini dia perlu kepada isim dan khabar. Isim kana dan khabar kana. Saya rasa saya sudah huraikan sebelum ini. Maknanya naqis ini kana itu dia tidak boleh ada satu perkataan selepasnya, tidak cukup dengan isimnya, tetapi perlu kepada khabar. Contohnya kalau saya kata adalah Muhammad, kana Muhammad, jadi tak lengkap. Dia perlu kepada isim khabar dia. Adalah Muhammad seorang pelajar. Jadi dia barulah lengkap. Jadi itu maksudnya naqis. Tidak sama dengan fi'il yang lain. Fi'il yang lain contoh saya sebut Muhammad pergi. Dia sudah lengkap. Siapa yang pergi? Muhammad. Muhammad buat apa? Muhammad pergi. Jadi zahaba Muhammadun itu dia adalah tam, dia adalah fi'il yang lengkap. Tetapi kana ini adalah fi'il naqis. Macam ni dia sebut di situ naqis. Naqis maknanya kurang, tidak sempurna. Maknanya fi'il kana ini dia tidak seperti fi'il yang lain. Kenapa dia tidak lengkap? Kenapa dia tidak sempurna? Kerana dia perlu kepada isim dan khabar. Jadi kalau saya buat ayat kana Muhammadun taliban. Saya kena letak taliban. Dia kena ada lengkap ayat selepasnya. Selepas kana ini kena lengkap mubtada khabar asalnya ataupun isim kana dan khabar kana. Bersalahan dengan kalau saya buat ayat nama Muhammadun. Muhammad tidur. Muhammad tidur. Jadi sudah lengkap. Nama Muhammadun ini nama itu adalah bukan naqis. Dia tam, fi'il yang lengkap, sempurna. Tidak perlu lagi kepada khabar. Adapun kana ini dia perlu kepada isim dan khabar ataupun mubtada khabar. Itulah kita panggil isim fi'il ini adalah naqis. Jadi kana ini adalah fi'il naqis, dia memerlukan kepada isim dan juga khabar. Okey. Mana tadi? Madin naqis maftuh. Maftuh maknanya bari atas nun. Dia mabniyun 'ala al-fathi. Dia tak sebut marfu', dia tak sebut majzum, dia tak sebut majrur dan selainnya, tetapi disebut di sini dengan maftuh. Maftuh maknanya bari atas. Kat mana bari atasnya? Bari atasnya pada nun. Kita baca dengan kana. Tak baca dengan kani, tak baca dengan kanu, tak baca dengan kan. Kita baca dengan kana. Nah itu kita baca dengan bari atas. Itulah maksudnya maftuh. Fi mahalli jazmi. Walaupun kana itu nun itu dia bari atas, oleh kerana ada in sebelumnya, maka kedudukannya sebenarnya adalah pada kedudukan jazam. Jazam. Fi'il syarat. Kenapa jazamnya? Kerana dia adalah fi'il syarat. Syarat ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu pun ada juga syarat. Maknanya in ini kita terjemahkan dalam bahasa Melayu sekiranya. Maknanya sekiranya kamu datangkan syarat ini, kamu penuhi syarat ini, maka kamu akan dapat apa yang balasannya. Apa yang kamu akan dapat balasan itu dipanggil jawab syarat. Seandainya kamu hadir, sekiranya kamu hadir, kamu akan dapat pujian. Jadi dapat pujian itu adalah jawab kepada syarat. Jadi seseorang itu dia akan dapat pujian seandainya dia memenuhi syarat, iaitu hadir.
Jadi kalau dia tak hadir, dia tak dapatlah pujian. Seandainya kamu hadir, kamu akan dapat bantuan. Jadi bantuan itu akan diberi dengan syarat hadir. Dalam bahasa Arab pun sama, dia ada huruf dia dipanggil huruf syarat, in. Di dalam ni ialah in. Jadi seandainya jadi in itu fi mahalli jazm fi'il syarat. Jadi kana itu adalah fi'il syarat, dan sekiranya adalah ia. Jadi ia itu kembali kepada ayat sebelum ini. Wasmuhu dhamiru sya'ni, dan isim dia adalah dhamir sya'ni mustatir. Dhamir sya'ni ini ada pada kana. Okey, nanti saya huraikan ini ya. Kana di dalamnya ada huwa. Tetapi tak nampak kan? Mustatir, maknanya tak nampak, dilihat dan tidak disebut. Kana, jadi dhamir ini kita panggil dhamir asy-sya'n. Ini nama dhamir. Sebenarnya dia adalah dhamir biasa saja, tetapi dipanggil dhamir asy-sya'ni. Apa maksud sya'ni? Maknanya untuk menunjukkan ganti nama ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Kalau tak ada dia pun tak okeylah, tetapi diwujudkan juga. Kalau dibuat wa in kabura alaika, sudah pun cukup ayat ini, tetapi disebut juga wa in kana. Jadi kana ada dhamir sya'ni di situ. Sya'ni itu adalah untuk membesarkan, mengagungkan, untuk menunjukkan sesuatu itu adalah besar. Apa sesuatu itu? Iaitu penentangan, pendustaan, ataupun cacian, ataupun fitnah kafir Quraisy itu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya ia itu adalah kembali kepada apa yang saya sebut tadi. Maknanya dhamir ini adalah untuk menyatakan sesuatu itu besar. Kalau nak mudah, kita ambil contoh yang selalu kita baca, kita sebut qul huwallah ahad. Huwa ini adalah dhamirus sya'n. Dhamir untuk mengagungkan ataupun membesarkan. Apa yang akan disebut selepas ini adalah benda yang besar. Ataupun apa yang dhamir itu kembali di dalam cerita ayat ini adalah sesuatu yang besar. Jadi disebut qul huwallahu ahad. Seandainya saya buang huwa ini, sudah cukup pun. Saya kata qul Allahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Tetapi Allah Ta'ala tambah kat sini huwa. Huwa. Jadi huwa itu dikatakan ataupun dinamakan dhamir asy-sya'ni, iaitu dhamir yang mahu menunjukkan sesuatu yang mahu disebut adalah sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang agung, untuk mentakzim, untuk mengagungkan, untuk membesarkan sesuatu ataupun perkara tersebut. Jadi di dalam ayat ini wa in kana, dan sekiranya ia adalah. Jadi ia itu adalah dhamirus sya'ni, adalah untuk membesarkan, mengagungkan ataupun mengangkat. Seandainya ia, iaitu penentangan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, ia adalah besar, agung. Jadi disebut dhamir kat sini adalah untuk membesarkan lagi apa yang mahu diceritakan di dalam ayat ini. Okey, nampak ini dhamir dipanggil dhamirus sya'ni. Macam contohnya dalam qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu siapa? Allah Esa. Jadi Allah dipanggil dhamirus sya'ni untuk mentakzim. Arab sebutnya untuk menunjukkan sesuatu yang mahu diceritakan adalah sesuatu yang besar. Dalam bahasa Melayu rasa tak ada. Tak ada. Dalam bahasa Arab itu antara fungsi dhamir itu adalah asy-sya'an, untuk menunjukkan sesuatu itu ada kedudukan,
ada keagungan, kebesarannya. Okey, jelas semoga harapannya jelas insya-Allah. InsyaAllah. Mungkin selepas ni jumpa lagi dhamirus sya'n. Dia nama dia sya'ni kerana fungsinya untuk membesarkan. Fungsinya adalah untuk mengagungkan, bukan sekadar ia sekadar dhamir semata-mata. Okey, jadi isim dia kana itu adalah dhamir asy-sya'ni, iaitu huwa mustatirun. Mustatir ini tidak dapat dilihat, tidak disebut. Tetapi ada dia. Kana kita tak sebut pun, tetapi ada dhamir iaitu huwa di dalam kana. Jadi kana madin saya telah huraikan, fi'il madin, naqis saya pun telah huraikan, maftuh pun telah huraikan, fi mahalli jazam pun telah huraikan, kedudukannya pada kedudukannya i'rabnya adalah jazam kerana dia adalah fi'il syarat. Dan isim kana ini adalah dhamirus sya'ni mustatirun, itu pun saya telah huraikan sekejap lagi. Kalau ikutnya ini adalah ringkasan i'rab yang panjang. Kalau nak i'rab yang lengkapnya, kana fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi, kemudian fi mahalli jar dan sebagainya. Jadi diringkaskan menjadi satu ayat yang panjang. Tetapi kalau dihuraikan, dia ada beberapa istilah nahwu yang sememangnya perlu kepada kanak-kanak. Kemudian kabura madin maftuh. Kabura bukan mabni lil majhul, kabura maknanya mabni lil ma'lum, dan dia madin, fi'il madin maftuh, sama juga dengan kana tadi. Maftuh maksudnya ra itu dibaca dengan baris atas. Kabura madin maftuh. Memang asalnya gitu Ustaz. Kabura. Asalnya begitu, kabura. Kabura yakburu. Ya, kalau fi'il yang ai fi'il dia baris hadapan, mudhari'nya adalah baris fi'il mudhari' dia, ai fi'ilnya adalah baris hadapan. Seperti karuma yakrumu, kabura yakburu. Kalau ai fi'il dia baris atas, dia boleh 3 baris. Sama ada baris atas, baris bawah, baris hadapan, fi'il mudhari'nya. Kalau baris bawah boleh 2 saja baris, itu baris atas, baris bawah. Dan seandainya fi'il madhi dia kabura, ataupun contoh lagi karuma, fi'il mudhari'nya ialah yakburu. Ai fi'il dia ialah baris hadapan. Jadi kabura ini dalam bab tasrif fi'il dia adalah fa'ula yaf'ulu. Jadi ada 6 lah semua. Dia ada 6 bab ilmu saraf kita, dia ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian terakhir fa'ula yaf'ulu. Jadi kabura ini dia bab dia fa'ula yaf'ulu, kabura yakburu, karuma yakrumu, dan fi'ilnya tidak banyak. Okey, kabura ini asal barisnya sebegini. Kabura, dia bukan kabara. Dia kabura. Jadi fi'lun madin maftuh. Alaika muta'alliqun bi kabura. Alaika ini tempat bergantungnya ialah pada fi'il kabura, iaitu besar atas engkau. Bila besar ni boleh kita terjemahkan berat atas engkau, ataupun dia menyusahkan engkau. Apabila berat dipikul, berada pada tanggungjawab ada atas seseorang itu, maka dia adalah susah. Jadi seandainya penentangan ke atas Nabi Muhammad, penolakan ke atas Nabi Muhammad, ataupun yang sewaktu dengannya itu adalah ia besar ataupun menyusahkan ataupun berat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'radu fa'il kabura. Fa'il ni maknanya, kalau kita tanya apa yang berat itu, yang beratnya ialah penentangan. Penentangan siapa? Penentangan mereka. Mereka itu adalah kembali kepada kafir Quraisy. Apabila
Nabi ditentang, maknanya kita boleh gambarkan sesuatu yang berat. Mungkin kita tak dapat nak gambarkan, tetapi di dalam kehidupan kita pun seandainya sesuatu yang kita minta ataupun sesuatu yang kita seru, tetapi semua orang bangkang kita. Yang ini tak setuju, yang ini maki kita, yang ini caci kita, yang ini kata kita bohong. Maknanya kita akan rasa apa? Kita rasa beratnya. Apatah lagi apa yang kita katakan itu, apa yang kita serukan itu adalah perkara yang benar. Jadi begitulah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Bukannya minta harta dengan kafir Quraisy ini, bukan minta harta, bukan minta pangkat ataupun minta kedudukan dan sebagainya. Nabi minta supaya mereka kembali beriman, mereka menerima agama Islam, mereka beriman menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seruan itu telah ditentang. Ada yang mahu bunuh Nabi, ada yang maki hamu Nabi, ada yang fitnah Nabi, ada yang menyakiti Nabi, menyakiti dari sudut jasad Nabi dan juga kata-kata kepada Nabi. Jadi semua ini adalah kabura. Sebenarnya dia adalah berat. Dia adalah berat, dia adalah susah dan dia adalah sesuatu yang besar dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan Nabi menghadapi semua itu dengan peringkat awal dengan beberapa orang sahabat, dengan beberapa orang saja dan juga di kalangan hamba-hamba yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kuasa, satu jawatan ataupun satu pengaruh. Maknanya yang beriman pada Nabi pada masa itu adalah isterinya Abu Bakar, Ali dan juga hamba-hamba seperti Bilal dan sebagainya. Dalam keadaan begitu, Nabi menghadapi i'rad, penentangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Jadi pada masa itu Nabi rasa berat, rasa susah. Tapi adakah Nabi rasa begitu? Mungkin kita kata Nabi akan rasa begitu. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala guna wa'in. Apabila guna wa'in maknanya syarat. Apabila syarat kemungkinan tak berlaku lagi. Jadi Allah Ta'ala kata sekiranya benda ini berat. Jadi bila ada in itu maknanya tidak berat sebenarnya bagi Nabi. Tetapi selaku manusia dia rasa berat, dia rasa susah dan sebagainya. Tetapi hakikatnya ia tidak berat. Ia difahami oleh Nabi Muhammad SAW. Ia dapat ditempuh oleh Nabi kita Muhammad, dapat ditanggung, dapat ditunaikan tanggungjawab tersebut. Jadi dengan in syartiyah itu ia menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad tidak rasa berat pada hakikatnya. Tetapi selaku manusia dia rasa dia mungkin selaku manusia itu apa yang berlaku padanya itu adalah yang berat sebagai manusia untuk menanggungnya. Tetapi sebenarnya dengan kekuatan yang diberi oleh Allah SWT, dengan turunnya ayat-ayat Allah SWT, Nabi dapat tempuhi, dapat hadapi semua tentangan ataupun pendustaan, penentangan tersebut. Jadi dengan syartiyah itu kita dapati bahawasanya hakikatnya Nabi tidak merasai perkara ini adalah berat ataupun menyusahkan. Kalau dalam kehidupan kita mungkin kita guna juga sekiranya engkau kita gunakan juga kan, tetapi sebenarnya seseorang itu tidaklah dia hakikatnya dia bersifat dengan sifat tersebut. Contoh kita bagi tahu, seandainya engkau berdusta, engkau akan dimarahi ataupun akan dibuang ataupun ditolak oleh masyarakat. Sekiranya, tapi dia dusta ke tidak belum lagi. Tidak begitu kan? Seandainya dia dusta, dalam ayat ini pun sama juga. Wa in kana kabura. Seandainya benda ini adalah berat ke atas engkau wahai Muhammad. Adakah dia berat?
belum lagi ya. Juga bagi sekiranya. Sekiranya. Jadi in itu menunjukkan bahawasanya hakikatnya benda ini adalah tidaklah berat bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada peringkat awal wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah Taala sudah bagi tahu Allah Taala akan berikan qaulan thaqila dalam surah Al-Muzammil kan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kemudian Allah Taala sudah bagi tahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya apa yang mahu ditugaskan, diberikan, diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang berat. Jadi Nabi kena qiyamul lail. Jadi persediaan Nabi qiyamul lail dan sebagainya itu adalah sebagai satu asas untuk Nabi menanggung perkara berat tersebut, iaitu dakwah. Menyeru di jalan Allah, dakwah, seru kepada Islam itu sesuatu yang berat, dan Allah Ta'ala sudah pun mengarahkan Nabi kita supaya qumil lail, qiyamul lail. Jadi dengan persediaan jiwa, qiyamul lail, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, sudah pun ada persediaan dalaman di dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk menempuh sebarang ujian yang akan dihadapi di hadapannya. Jadi wa in kana itu adat syarat itu sudah membayangkan kepada kita Nabi hakikatnya tidak merasai berat apa yang dilalui oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ni khabar kana tu mana Ustaz? Tadi ada isim kana kan? Oh, khabar kana selepas ni ya. Oh, sebelum lagi. Selepas ni ya. Fa itu, fa ni dia sebut sekejap lagi. Oh, okey. Jadi kabura alaika i'raduhum, i'rad itu fa'il kabura, dan hum itu adalah mudhafun ilaih. Hum itu adalah mudhafun ilaih. Dan fa rabithah li jawab syarti. Fa yang soalan Haji Zul, fa itu adalah ayat selepasnya adalah jawab syarat. Ayat selepasnya adalah jawab syarat. Maknanya jawab kepada syarat itu adalah ayat selepas fa ini. Fa ini pengikat bagi jawab syarat. Jawab syarat dan ada in lagi ya selepasnya. Jadi kalau kita nak baca ayat ni, kita terjemahnya begini. Seandainya engkau wahai Muhammad merasai penentangan kafir Quraisy itu adalah menyusahkan engkau, apa jawabnya? Seandainya kau rasa berat, engkau cuba usaha membuat lubang, mencari. Engkau ini satu cabaran maknanya benda yang Nabi memang tak boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala nak menyatakan bahawasanya segala-galanya adalah Allah yang berkuasa. Kafir Quraisy itu mereka menghadapi Nabi, mereka mendustakan Nabi dan mereka minta kepada Nabi. Ayat dalam awal-awal ayat kita dah jumpa kan. Mereka minta kepada Nabi malaikat turun sendiri. Mereka minta kepada Nabi Quran itu diturunkan dalam bentuk kertas-kertas yang boleh disentuh. Mereka minta kepada Nabi mukjizat-mukjizat. Bukan saja baginda Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum ini pun kaumnya minta mukjizat. Engkau dakwa engkau ini adalah pesuruh Nabi, utusan pesuruh Allah, utusan Allah. Apa buktinya? Tunjukkan kepada kami. Kalau Nabi dahulu sehingga dapat menghidupkan burung, dapat Nabi Musa dapat membelah laut dan sebagainya. Nabi Isa dapat menghidupkan burung yang dibuat daripada batu. Dan selainnya. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada mukjizat-mukjizat yang membuktikan bahawasanya dia adalah Rasul. Jadi Nabi Muhammad ini, engkau mengatakan kamu ini adalah Rasul, utusan Allah, tunjuklah kepada kami bukti. Antara yang diminta dan disebut di dalam awal surah Al-An'am, mereka mahu Quran itu diturunkan seperti yang ada di depan kita ni. Sebiji, ada kertas dan sebagainya.
Kemudian mereka minta malaikat turun. Tunjukkanlah kehebatan malaikat. Kamu cerita dalam ayat-ayat Quran bahwasanya malaikat ini hebat, malaikat ini dapat memberi balasan, dapat menyeksa manusia, dan cerita-cerita sebelum ini pun ada menyebut tentang malaikat. Suruh malaikat itu turun. Mereka meminta sesuatu bukti kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini seolah-olah Allah Ta'ala mencabar Nabi, sekiranya dakwah itu kamu rasa berat dan kamu rasa susah, jika kamu mampu, kamu cari terowong masuk ke bumi, ataupun kamu cari tangga naik ke atas langit. Sememangnya tak dapat, maknanya kalau zaman sekarang ni bolehlah naik ke langit kan, sebab ada jet lah, ada macam-macam kan. Di dalam bumi pun sekarang ini orang boleh buat terowong. Ialah kalau nak mudahnya orang yang pergi melomba emas dan sebagainya kan, dia dari lubang masuk ke dalam bumi dan sebagainya. Tetapi di zaman Nabi tidak ada benda-benda sebegitu. Mereka hanya naik unta, dan mereka pergi ke padang pasir, duduk di padang pasir, mencari air dan sebagainya. Dan mereka selalu melihat ke langit, bintang-bintang dan sebagainya, dan mereka tidak pun terbayang boleh naik ke langit. Bahkan apabila Nabi Isra' Mi'raj kan, mereka lah yang mendustakan Nabi, mana boleh naik ke langit. Jadi sesuatu yang berat pada masa itu ialah masuk ke bumi dan naik ke langit. Maknanya sesuatu yang pasti tidak dapat dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Maknanya seandainya engkau ini dapat masuk ke bumi dan dapat naik ke langit, engkau carilah bukti, engkau tunjukkan kepada mereka. Tetapi tidak dapat, kerana mukjizat itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawab syaratnya ialah fa'in istata'ta, dan seandainya engkau mampu, engkau dapat. Ta di situ ialah fa'il. In syartiyah jazimah, sama yang macam saya cerita tadi. Istata' madin, sakin itu maknanya ain itu baris mati. Istata', ain itu baris mati. In, sebab in tu Ustaz. In sama macam yang tadi tu. Bukan, ini dia menjazamkan fi'il mudhari' saja. Seandainya ada fi'il madin, dia tidak jazam. Dia hanya fi mahali jazam. Oh. Jadi istata'ta, ta itu adalah dhamir muttasil, fa'il. Jadi fi'il madhinya ialah istata'. Disebut sakinun ni adalah ain itu dibaca dengan baris mati. Kenapa ain itu dibaca dengan baris mati? Kerana bersambung dengan dhamir ta. Ta itu adalah awak. Ta sekiranya awak boleh, awak mampu. Istata' tu mudhari'. Istata' itu madhin. Madhin. Madhin patut dia ni nasab lah sepatutnya. Tidak semestinya fi'il madhin ini dia mabni dengan beberapa baris. Saya tulis kat sini. Kalau istata'a maknanya dia mabniyun ala fathi. Tapi seandainya istata'a itu bersambung dengan ta, ataupun seumpamanya ti Dhamir kan? Dengan dhamir muttasil ataupun tu, ataupun yang sewaktu dengannya, istata' ini dia akan contohnya kita ambil satu, contoh istata'. Istata' dia sudah jadi mabniyun ala sukun. Baris ain itu baris mati. Kalau kat sini baris ainnya ialah baris
atas, baris atas. Boleh ain dia baris atas, mabniyun 'alal fathi, dan kalau bersambung dengan dhamir ini tati, tutum sebagainya, dia jadi mabniyun 'alal sukun. Seandainya bersambung dengan waw, wawul jamaah, contohnya saya buat di sini, istata'u, Pagi-pagi tadi. istata'a, campur dengan u tu. Jadi barisnya adalah baris hadapan. Baris hadapan. Istata'u, jadi kita i'rab dia mabniyun 'ala dhammah. Ada. Okey. Saya siapa ni? Ada bunyi suara sikit. Boleh tutup mic supaya tak dengar suara. Okey. Jelas Haji Zul? Jelas. Okey, waw ini kita panggil wawul jamaah. Mabniyun. Wawul. Jadi fi'il madhi ini dia mabni dia bukan 'alal fathi sentiasa. Dia melihat kepada apa yang bersambung dengannya. Sama ada dhamir dhamir muttasil ataupun fa'il, ataupun dia bersambung dengan wawul jamaah, juga dia adalah fa'il dia. Jadi kalau bersambung dengan waw dia baris hadapan, bersambung dengan ta titu ini dia baris mati, dan jika tidak bersambung dengan apa-apa dia baris atas. Mabniyun 'alal fathi, mabniyun 'ala sukun, ataupun mabniyun 'ala dhammah. Okey, jelas insya-Allah. Jadi madhi sakin fi mahalli jazm fi'li syarti. Ta fa'il, pelaku dia. Ta itu adalah awak. Awak itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi soalan saya tadi Ustaz, khabar kepada kana tu. Yang Ustaz sebut tadi fa tu adalah merupakan jawab syarat yang tadi tu. Ingkana tu kan? Ingkana. Jawab dia yang fa tadi, tapi yang khabar kana. Sebab kita ada isim. Oh ya, khabar dia kabura alaika. Kabura alaika iraduhum. Itu dia. Kabura alaika. Ya. Jadi kana itu mana isimnya, mana khabarnya? Khabar jumlah. Kabura alaika i'raduhum. Jadi jumlah tu keseluruhan itu adalah khabar kepada kana. Ya. Jadi kita khabar kepada kana ialah jumlah kabura alaika i'raduhum. Jadi khabar kepada kana. Jawab kepada in ialah fa in istata'ta. Okey Haji Zul, tak puasa tadi Haji Zul. Jadi kalau diterjemah kana kabura adalah ia, dan seandainya adalah ia, dhamir sya'an dia itu besar penentangan atas engkau. Okey. Dan sekiranya adalah ia, penentangan ke atas engkau itu besar ataupun menyusahkan. Jadi besar ke atas engkau ataupun menyusahkan engkau itu adalah khabar kepada kana. Okey aja. Okey. Okey, kemudian an masdariyah nasibah. An itu adalah masdar dan dia adalah menasabkan. Masdar maknanya tabtaghi itu kita boleh takwil kepada masdar ibtigha'an. Dan nasibah ya itu dibaca dengan baris atas. Oh, nasibah tu nasab. Nasab lah di mana? Nasibah. Dia menasabkan. Jadi dia kata apa? An
An apa tadi? An masdar. Masdariyah Dan nasib. yang kedua nasibah. Okey, saya buat satu-satu. Masdariyah maknanya digabungkan an, gabungan an campur dengan tabtariyah boleh ditakwilkan kepada masdar. Ibtigha. Tabtari itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ibtigha. Ditakwilkan kepada masdar. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Dan nasibah ini an asalnya tabtaghi, iaitu baris mati. Tetapi bila ada an, kita kena hidupkan barisnya, diletak dengan baris atas. Baris atas itulah kita panggil tadi, dia adalah mansub. Jadi masdariyah an gabung dengan fi'il boleh takwilkan dengan ibtigha. Jadi kalau kita nak buat ayat, kita ataupun nak terjemah, kita boleh buat fa'inis tata'ta ibtigha. Seandainya kamu boleh mencari. Tak perlu lagi kita terjemah seandainya kamu boleh, bahawasanya kamu mencari. Kalau kita nak terjemah harfi kan. Tabtari. Tabtari ini bahawasanya kamu mencari. Jadi kalau kita nak terjemah dengan masdar, kita kata apa? Dan seandainya kamu boleh mencari. Mana kita terjemah dengan masdar. Kalau kita nak terjemah satu-satu, kita sebut apa? Seandainya ataupun sekiranya kamu boleh, bahawasanya kamu mencari. Jadi boleh takwil dengan masdar. Jelas masdariyah tadi maksudnya kan dicampur dengan digabung dengan fi'il mudhari' boleh ditakwil dengan masdar. Nasibah huruf akhir tabtari itu dibaca dengan baris atas. Tabtariyah. Tak boleh baca tabtari, tetapi dihidupkan tabtariyah. Kenapa kamu hidupkan ya itu? Kamu baris atas kerana ada an. Kalau buang an, kalau kita buang an ini, jadi kita baca dengan baris mati. Tabtari. Dia jadi fi'il mu'tal akhir. Mu'tal dengan ya. Tabtari. Tapi bila ada an, ya mati itu boleh dihidupkan sebab barisnya adalah tidak berat, disebut dengan tabtaghiya. Jadi dalam Quran disebut fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan. Beres mudhari' mansub, masdariyah nasibah, tabtaghi mudhari' fi'il mudhari' masuk dengan an tadi. Masuk dia dengan an dan tandanya ialah baris atas tabtaghiya. Wal fa'ilnya mustatir anta. Jadi tabtaghi itu mustatir. Mustatir ni maknanya tak dapat dilihat, tak berbunyi ataupun tidak disebut. Contoh kita sebut tabtaghi. Tak ada pun fa'il dia dan tidak disebut. Maknanya tidak ditulis, tidak disebut. Itulah maksudnya mustatir. Tetapi ada dalam tu dhamir fa'il iaitu anta. Anta. Jadi kalau saya tanya kat sini, tabtaghi, mana anta? Kita kata, tak ada anta kat sini. Tidak ditulis, juga tidak disebut. Tetapi ada dalam ni, dia ada tanda ta di depan ni. Ta ini maknanya mukhatab, awak. Jadi ta ini tidak sepertinya anta, anti pun ada ta juga. Antum pun ada ta juga. Jadi tabtaghi ada fa'ilnya iaitu anta, mustatirun iaitu tak nampak. Nafaqan adalah maf'ulun bih. Kamu cari apa? Iaitu cari nafaq. Nafaq ini kalau orang pergi ke Mekah dia akan jumpa nafaq, terawung. Pernah tengok kat Mekah? Ditulis kat atas
atas terawung tu nafak dan nama dia lah. Siapa yang boleh pergi haji kan tahun ni insya-Allah, bolehlah perhati nanti ya. Nafak maknanya terawung. Terawung ni dia ada lubang, lubang masuk, lubang keluar. Kalau tidak dia tak panggil nafak. Allah Taala guna nafak di sini maknanya kalau kamu wahai Muhammad dapat masuk ke lubang ni, kemudian kamu keluar ke lubang sana. Maknanya kamu boleh masuk ke bumi lah, bukannya tak boleh keluar. Maknanya kamu boleh buat lubang ke dalam bumi ni. Dan sememangnya kalau Nabi Muhammad boleh buat macam tu, ramai orang percaya pada dia. Tidak begitu kan? Kalau dia boleh buat macam tu, ramai orang percayalah. Seolah-olah satu mukjizat, benda yang pelik pada zaman tersebut. Tidak ada peralatan yang dapat ditempuk bumi. Jadi nafak ini adalah terawung yang ada dua lubang. Orang munafik dipanggil munafik kerana dia ada dua lubang. Dua kepercayaan. Maknanya dia tidak satu kepercayaan. Dia tunjuk dia beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman. Maknanya dua. Itu juga diambil daripada nafak. Maknanya orang munafik pun diambil daripada nafak, dan nafak terawung pun diambil daripada nafak, iaitu ada dua lubang masuk dan keluar. Jadi nafaqan dibaca dengan baris atas kerana maf'ulun bih. Fil ardi, dalam bumi. Bukan alal ardi, kalau alal ardi atas bumi. Fil ardi maknanya dalam perut bumi. Seandainya kamu boleh mencari satu terowong yang boleh masuk, boleh keluar di dalam bumi. Maknanya di sini Allah Ta'ala suruh Nabi cari. Nabi cari. Sebenarnya Nabi tak dapatlah kerana mukjizat ini Allah Ta'ala beri kepadanya. Kemudian fil ardi muta'alliqun bi tabtaghi, mencari, dia bergantung kepada fi'il tabtaghi. Kamu mencari dalam perut bumi. Au lil atfi, ataupun kalau kamu tak boleh naik tak boleh masuk ke dalam bumi, mana au ini lil atfi, dan au ini kita dah belajar dia adalah untuk pilih. Kalau wa dia menunjukkan sama-sama sekali. Kalau au maknanya pilihlah. Wahai Muhammad, seandainya kamu boleh, kamu pilihlah dua ini. Pertama, kamu masuk ke bumi cari mukjizat. Ataupun yang kedua, kalau kamu tak boleh masuk ke bumi, kamu sulaman, cari tangga. Sulaman ma'tuf, dia merujuk kepada ayat nafaqah tadi. Ataupun kamu cari tangga, dan hukumnya masuk juga. Hukumnya masuk. Dibaca dengan sulaman. Maknanya Allah Ta'ala minta Nabi cari, sama ada Nabi cari terowong di perut bumi, ataupun kalau Nabi rasa tak boleh, cuba cari tangga. Fis sama', di langit. Ya. Cari tangga di langit untuk panjat ke langit. Muta'allikum bi tabtaghi, sama juga dia bergantung kepada tabtaghi. Wal masdar muawwal an tabtaghi fi mahalli nasab maf'ulun bihi listata'ta. Fa in istata'ta ibtigha. Maksudnya di sini fa in istata'ta ibtigha, ibtigha itu masdar muawwal itu adalah maf'ulun bih. Jadi kita baca ibtigha. Mungkin kita tanya mana maf'ulun bih istata'ta. Istata'ta itu maf'ulun bihnya ialah ibtigha'a. Itulah maksudnya masdar muawwal. Pada kedudukan maf'ulun bih tadi. Masdar muawwal an tabtaghi fi mahalli nasab maf'ulun bih istata'ta. Okey. Ada soalan nak tanya? Jumaat yang berkat pada hari ini. Minggu lepas kita tak dapat buat kelas. Saya ada urusan sikit. Hari Isnin tu saya balik daripada Kelantan. Kemudian hari Selasa tu kena kabut sikit. Jadi dapat tidak pada hari ini. Alhamdulillah. Apa-apa pun dapat buat kelas. Boleh. Bila-bila pun boleh. Kalau free insyaAllah. Ya, orang-orang pencen boleh banyak masa kan.
Jalim aja Jalim. Saya tak pencen Ustaz. Haji Ali lah orang pencing Ya, bayar masa habis ada Saingan, urusan kebajikan. Okey, ada sikit lagi ni. Kita kena habiskan hari ni ni. Au sulaman fis sama fatatihim bi ayah. Maka kamu bawalah kepada mereka dengan bukti-bukti ataupun tanda-tanda. Tanda-tanda. Dia beginilah, apabila Nabi itu dia mahu sangat orang menerima dakwahnya. Dan dia rasa sedih seandainya orang menolak dakwahnya. Sebabnya dia seru kepada kebaikan. Dan kesedihan Nabi itu lagi bertambah apabila orang menentangnya, mahu membunuhnya, memaki hamunya, memfitnahnya. Kerana Nabi tidak minta sesuatu yang berat. Nabi bukan minta untuk keduniaan, cuma Nabi minta mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mahu mereka itu berjaya di dunia dan di akhirat. Nabi mahu membentuk satu masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mahu kafir Quraisy dan masyarakat Mekah itu keluar daripada kejahilan mereka, daripada masyarakat jahiliah yang disebut oleh ulama-ulama kita. Jadi itulah yang Nabi mahu. Jadi dengan rasa kesedihan, dengan rasa mahu sangat mereka itu beriman, jadi Allah SWT cuba untuk menggerakkan Nabi. Bahawasanya bukti-bukti kerasulan, mukjizat-mukjizat dan juga keimanan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya walaupun Nabi mahu masyarakat Quraisy itu beriman, tetapi hidayah itu bukan milik Nabi. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun masyarakat kafir Quraisy itu meminta mukjizat, tapi kalau boleh mahu tunjuk mukjizat. Kalau boleh malaikat terus saja turun. Tunjukkan. Tetapi Allah Ta'ala tidak turunkan malaikat. Allah Ta'ala juga tidak turunkan Al-Quran berbentuk kertas-kertas. Allah Ta'ala juga tidak turun benda-benda yang pelik supaya mereka itu beriman. Jadi ayat-ayat ini yang disebut, yang kita belajar sekarang ini adalah satu cabaran ataupun satu ayat Allah Ta'ala berinteraksi dengan Nabi. Direct. Maknanya wahyu ini diturunkan kepada Nabi. Seandainya engkau, wahai Muhammad. Maknanya engkau dalam keadaan yang saya sebut tadi, engkau rasa benda ini berat, engkau rasa benda ini susah, engkau dalam keadaan engkau sebegitu, engkau perlu tahu bahawasanya hidayah itu milik Allah. Dan juga mukjizat ataupun bukti-bukti itu juga adalah kuasa Allah yang akan menentukan, menurunkan. Jadi tugas engkau ialah menyeru mereka kepada Islam dan engkau serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ditentukan bila mereka itu akan terima Islam, bila engkau akan berjaya, sudah pun ada di dalam urusan ataupun perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila ayat ini diturun, Nabi pun baca, ayat ini ditujukan kepada direct terus kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila baca ayat ini kita dapat gambarkan Nabi pun rasa tenang, Nabi pun rasa semangat. Dan Nabi rasa Allah bersamanya. Allah Ta'ala bersama Nabi SAW. Allah Ta'ala yang tentukan hidayah, siapa yang dapat hidayah dan siapa yang menentang. Allah Ta'ala yang tentukan kejayaan. Dan Allah Ta'ala yang susun bila mukjizat itu akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ikutnya macam kita kan, kalau kita bawa sesuatu yang benar, kan? Kalau kita boleh bawa sesuatu mukjizat ataupun keramah, lagilah suka kan. Tak perlu lagi susah kita nak seru orang supaya percaya kepada Islam. Tidak begitu. Maknanya Allah Ta'ala tidak, bahkan Allah Ta'ala sebut selepas ini, seandainya Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh buat mereka kafir Quraisy itu beriman. Tapi kalau buat semua beriman, apa faedahnya diturunkan Nabi? Tapi antara manfaat atau tujuan diturunkan Nabi itu adalah untuk menyeru mereka itu kepada Islam.
dan melihat siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia ini diberi akal, boleh berfikir, dan diberi kudrat, diberi iradah, kemahuan untuk beriman. Jadi mereka kalau nak beriman, mereka boleh beriman. Kalau nak tolak, mereka boleh tolak seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, fata'tiyahum bi ayah. Fata'tiyahum tadi apa i'rabnya? Okey, fa itu atifah. Huruf ataf ataf kepada fata'tiyahum. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'a tabtaghina maka fil ard fa'in atau kepada sini. Seandainya kamu boleh mencari terowong ataupun tangga, maka selepas kamu cari, kamu dapati ada, maka kamu bawalah kepada mereka mukjizat-mukjizat ataupun tanda-tanda bukti kamu ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa itu adalah atifah. Nah, ta'ti ma mudhari'. Ta'ti adalah mudhari'. Ta'ti adalah mudhari'. Nah, ta'ti mislu tabtaghi. Okey, kat sini ya. Mislu tabtaghi, ma'tuf alaihi, dan ma'tuf kepada tabtaghi. Fata'ti. Jadi sama i'rabnya dengan tabtaghi. Fata'tiya. Ta'tiya ini dia ma'tuf kepada tabtaghiya. Okey. Jadi kita buat ayat tadi ya. Fa ini istata'ta an tabtaghi. Jadi fata'tiya ini ma'tuf kepada an tabtaghi. An tabtaghi fata'tiya. Sekiranya kamu dapat mencari, maka kamu bawalah kepada mereka tanda-tanda. Jadi fata'tiya ini ma'tuf kepada tabtaghi. Okey, ma'tuf alaihi. Ta'tiyahum. Hum itu adalah maf'ulun bih. Ayah bi ayah jar wa majrur muta'alliqun bi ta'tihim. Ta'tiyah tu pada an tadi lah tu. Ya, ada an ta'tiyahum. An ta'tiyahum. Jadi sama an tabtaghiya. sama dengan tabtaghiya. Sebab ada an. Fata'tiyahum. Kalau kita lihat fa itu tidak ada an kan. Jadi fa itu dia ma'tuf kepada an. Jadi oleh kerana an tabtaghiya itu ya itu baris atas, maka sama juga ta'tiya ya itu juga dibaca dengan baris atas. Itu antara fungsi ataf. Dia hukumnya sama dengan ma'tuf alaihi. Jadi kalau tabtaghiya ya itu dibaca dengan baris atas, ta'ti itu pun juga dibaca dengan baris atas dan dibaca dengan ta'tiya. Jadi fata'tiya ada an seolah-olahnya. Okey. Bi ayah jar wa majrur, ba itu adalah huruf jar, ayah itu adalah majrur, muta'alliqun bi ta'tiyahum. Wa 'atifah. Waw ini adalah huruf ataf. Walau law harfu imtina' limtina'. Harfun law ini adalah huruf imtina' il jawabi limtina' isyarti. Law ini kita panggil huruf yang tidak dapat ataupun tidak diperolehi kesannya seandainya tidak didatangi syaratnya. Seandainya tidak ditunai syaratnya, maka tidak dapatlah balasannya. Itu law. Bahasa Melayu pun kita guna juga. Law sekiranya macam tadilah syartiyah tadi. Sekiranya kamu makan, kamu kenyang. Jadi kalau kamu tak makan, maka kamu tak kenyang lah. Cuma benda yang akan disebut selepas ini memang tidak berlaku. Sebab itulah dipanggil harfu imtina' limtina'. Allah Ta'ala sebut apa? Walau sya Allah la jama'ahum 'alal huda. Seandainya Allah Ta'ala mahu, dia akan mengumpulkan mereka atas hidayah. Maknanya mereka semua mendapat hidayah. Tetapi mereka tak dapat hidayah kerana Allah Ta'ala tidak mahu.
Maknanya di dalam memahami ayat ini, kita kena memahami sebaliknya. Kerana ada law. Maknanya Allah Ta'ala tidak mahu mereka itu, Allah Ta'ala tidak mahu, jadi mereka tidak mendapat, mereka semua tidak mendapat hidayah. Seandainya Allah Ta'ala mahu, dia boleh saja kan. Tetapi Allah Ta'ala tidak mahu. Kemahuan Allah sebaliknya, iaitu kemahuan Allah ialah setengah mereka beriman dan di antara mereka tidak beriman. Seandainya Allah Ta'ala mahu, mereka boleh beriman semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi law itu kita panggil harfu limtina. Jadi kalau nak mudah faham, kita buat macam ni. Harfu imtina'i al-jawab. Jawab ni maknanya balasannya. Limtina'i asy-syarti. Kalau kita nak terjemahnya, huruf yang menunjukkan tidak tercapai akibat ataupun balasan kerana tidak memenuhi syarat. Maknanya huruf yang menunjukkan tidak tercapai balasan ataupun akibatnya, ataupun terjemah ikut yang sesuai kerana tidak menepati syarat. Jadi syaratnya Allah Ta'ala mahu. Jadi Allah Ta'ala tidak mahu, maka mereka itu tidak beriman semuanya. Jadi Nabi pun kena terima lah. Ini antara menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ini ada dua kehendak. Ada dua kehendak. Masyiah, kita panggil masyiah. Ini dalam ilmu akidah, masyiah iaitu kehendak. Masyiatullah, ataupun juga kita boleh panggil iradah, kehendak Allah. Dia ada dua. Dia ada kauniyah dan dia ada syar'iyah. Dia ada kauniyah, dia ada syar'iyah. Kauniyah maknanya Allah Ta'ala menghendaki semua perkara atas dunia ini ada. Atas dunia ini ada semuanya. Itu kehendak Allah. Allah Ta'ala mahu ada kafir. Tidak begitu. Ada mukmin. Ada apa lagi? Ada fajir. Fajir ini orang yang lakukan dosa, lakukan jenayah. Ada ta'in, orang yang ta'at. Ini jenis-jenis manusia, ada munafik, ada sebagainya. Ini adalah kauniyah. Allah Ta'ala buat dunia ini. Di atas dunia ini Allah Ta'ala iradah ataupun kehendak Allah Ta'ala ini adalah bersifat kauni. Allah Ta'ala buat iblis, Allah Ta'ala buat malaikat, Allah Ta'ala buat manusia. Manusia pula ada kafir, ada mukmin, ada fajir, ada yang taat, ada yang maksiat. Dan atas dunia ini ada binatang, ada pokok, ada bulan, ada matahari. Jadi semua ini adalah kehendak kauniyah. Jadi kita tak boleh kata kenapa Allah Ta'ala tak buat semuanya mukmin? Kan senang kalau seluruh dunia ini mukmin. Itu bukan kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah itu mesti ada kafir, mesti ada mukmin. Tetapi kita sebagai orang Islam ataupun manusia hendaklah mengikut syar'iyah. Syar'iyah ini maknanya kehendak Allah Ta'ala dari sudut syarak, iaitu apa yang diminta melalui Quran dan hadis Nabi SAW. Memanglah Allah Ta'ala buat kafir mukmin, tetapi yang Allah Ta'ala minta dari sudut syaraknya kita perlu ada mukmin, perlu beriman. Tidak begitu kan? Ya. Memang ada maksiat, contohnya di depan kita ada kelak malam, ada arak. Tetapi Allah Ta'ala juga buat air. Air kalau nak bandingkan dengan arak, banyak lagi air. Kalau air sirap tu macam-macam sirap, cincau, sirap, macam-macam jenis sirap. Kalau teh, macam-macam jenis teh. Teh hitam tu ada kan? Teh biasa, teh hijau, teh tarik. Jenis teh tarik.
Jadi Allah Ta'ala buat air ini ada arak depan kamu, tetapi dari sudut syaraknya Allah Ta'ala minta kamu itu taat kepada apa yang Allah Ta'ala perintah. Jangan minum arak dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala buat iblis, buat malaikat, tapi engkau nak ikut siapa? Engkau kena ikut apa yang Allah Ta'ala minta dan sudut syaraknya, iaitu kena ikut malaikat, jangan ikut iblis. Jadi semua ini jadi mukmin yang baik, taat kepada Allah, mengikut malaikat, jangan mengikut iblis. Ini semua adalah iradah ataupun masyiah syar'iyah dari sudut syaraknya. Jadi kita pilihlah. Allah Ta'ala bagi kita orang panggil kuasa, kudrat, ataupun kita panggil usaha. Allah Ta'ala bagi kita akal. Dengan akal kita berfikir, dan setiap orang ada kuasa. Tangannya boleh menegah, tangannya boleh mengambil, begitu juga kakinya boleh lari, boleh. Maknanya semua itu Allah Ta'ala beri kepada manusia. Di mana makhluk lain Allah Ta'ala tak beri akal contohnya. Jadi Allah Ta'ala beri akal, Allah Ta'ala beri usaha ataupun kudrat, kuasa. Jadi kita pilihlah dengan akal yang kita ada, dengan kudrat yang kita ada. Engkau pilihlah nak jadi orang sebegini ataupun sebegitu. Dan dunia ini adalah ujian. Apa Allah Ta'ala nak tahu siapa yang baik, siapa yang jahat. Orang yang baik akan dibalas dengan syurga, orang yang jahat akan dibalas dengan neraka. Jadi semua itu telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dari sudut kauniyah, Allah Ta'ala buat orang kafir yang mencaci Nabi itu. Orang kafir yang menentang Nabi itu adalah dari sudut kauniyah. Oleh kerana engkau Muhammad, engkau adalah pesuruh Nabi, jadi engkau akan hadapi orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir pula mereka menentang engkau, membunuh engkau. Kenapa itu berlaku? Itu adalah dari sudut masyiah kauniyah. Lau sya Allah la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala buat semuanya mukmin, tetapi Allah Ta'ala tidak buat. Allah Ta'ala tidak hendaknya, kehendak Allah tidak sebegitu. Kehendak Allah adalah ada yang mukmin, ada yang kafir. Antaranya adalah untuk Nabi suruh mereka yang kafir itu kepada Islam. Kalaulah Allah Ta'ala buat semuanya mukmin, tak ada kerjalah Nabi. Pergi saja dakwah kepada kafir Quraisy, semuanya orang mukmin belaka. Jadi tidak adalah peranan Nabi SAW, peranan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, peranan kudrat yang juga diberikan kepada manusia. Jadi semua itu Allah Ta'ala beri Quran, Allah Ta'ala beri Nabi, Allah Ta'ala beri akal, Allah Ta'ala beri kehendak ataupun usaha. Jadi engkau manusia, engkau ikutlah kehendak syar'i, kehendak yang diminta ataupun disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, beres harfun tina limtina. Dah jelas kat sini kan, huruf yang jika syaratnya tidak dipenuhi, maka akibatnya tidak dapatlah. Jadi kita boleh fahami ayat lau ini, lau sya Allah, maknanya Allah Ta'ala tidak mahu orang kafir itu semuanya beriman. Jadi mereka pun tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah fa'il marfu'. Sya'a ini adalah madin maftuh. Mana pelakunya? Pelakunya adalah Allah. Sya'a maknanya mahu. Siapa yang mahu? Allah. Allah mahu. La waqi'ah fi jawabil law. Jawabnya law, waqi'ah jawab law. Jama'ahum. Maknanya mereka, seandainya Allah Ta'ala mahu, apa jawabnya? Dia kumpul, jama'ah madin, dia kumpul hum mereka. Wal fa'il huwa, fa'il itu huwa, iaitu kembali kepada Allah. Allah Ta'ala kumpul mereka alal huda. Alal huda maknanya di atas hidayah, petunjuk. Liqum bi jama'ahum. Hidayah. Gantung kepada, dia merujuk kepada dia Allah Ta'ala kumpul mereka. Jadi seandainya Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala kumpul mereka di atas hidayah. Tetapi Allah Ta'ala tidak mahu, maka mereka itu tidak mendapat hidayah semuanya.
Dan hidayah itu adalah mengikut masyiah syar'iyah yang Allah Ta'ala mahu. Jadi Allah Ta'ala minta apa? Allah Ta'ala minta mereka itu beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi, diberi mereka itu akal, diturunkan kepada mereka Nabi, dan juga diberi kepada mereka Quran. Jadi mereka pilihlah dengan usaha kudrat yang ada pada mereka. Dan kenapa Allah Ta'ala jadikan masyarakat kafir Quraisy itu ada yang kafir? Itu adalah masyiah kauniyah. Maknanya akan ada kafir mukmin. Macam kita di Malaysia ini kan, ada kafir, ada mukmin. Jadi semua itu adalah masyiah kauniyah. Kehendak Allah secara alaminya, secara ciptaannya. Jadi ada sebegitu. Ada air, ada batu, ada kafir, ada angin, ada matahari, ada bulan, ada iblis, ada malaikat, ada maksiat, ada dan selain. Itu adalah kehendak kauniyah. Fa fasihah. Fa ini adalah fa fasihah, kita dah belajar sebelum ni kan. Fa fasihah sikit lagi Dah nak pergi Jumaat lagi sikit je lagi Fa fasihah. Fa fasihah ni maknanya ada ayat yang tidak disebut. Di mana fa itu menunjukkan adanya ayat tersebut. Ada jumlah ataupun ada makna yang tidak ada dalam ayat ini. Jadi kita nak buat macam mana? Kita boleh sebut apa? Oleh kerana Allah Ta'ala tidak mahu semuanya kafir Quraisy itu beriman kepada Allah, maka janganlah kamu fa itu fasihah, iaitu ayat sebelumnya tidak disebut, tetapi ia merupakan sebab berlakunya ayat selepas fa itu. Maknanya Allah Ta'ala kata seandainya dia mahu, dia boleh kumpul semua kafir Quraisy itu mendapat hidayah. Kemudian tak ada apa-apa kan? Sebenarnya ada ayat. Tetapi Allah Ta'ala tidak mahu, dan orang kafir Quraisy itu ada yang kekal dengan kekafirannya. Maka oleh kerana Allah Ta'ala tidak mahu sebegitu, engkau wahai Muhammad jangan sesekali menjadi orang yang jahil. Itu maknanya fa fasihah. Apa maksudnya? Iaitu dibuang ayat sebelumnya, dan ia merupakan sebab apa yang dinyatakan selepas fa itu. Jadi fala takunanna minal jahilin, maka janganlah kamu menjadi di kalangan orang yang jahil. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Ta'ala kata dah bahwasanya mereka itu tidak akan beriman. Allah Ta'ala tidak akan jadikan semua makhluk ataupun semua manusia ini beriman ataupun mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa fasihah. Okey. Okey. Okey ya. Fa fasihah dan la nahiyah jazimah. La ini maksudnya larang, jangan kamu, dan fungsinya jazimah. Jazimah. Tetapi jazimah di sini dia tak boleh nampak matinya kerana dia bersambung dengan nun taukid. Wala takunanna. Nun taukid ini fi'il mudhari' bila bersambung dengan nun taukid dia jadi mabni. Baris dia kekal baris atas. Dia tak jadi baris bawah ataupun baris hadapan, tak ada. Jadi kita baca wala takunanna, dan jangan sesekali kamu wahai Muhammad menjadi di kalangan mereka yang jahil. Mudhari' maftuf fi mahalli jazm. Kedudukan dia pada kedudukan dia adalah majzum. Dan isimnya mustatir anta, dan isim kana ni ada kat sini tetapi tidak nampak, iaitu awak. Minal jahilin, di kalangan orang-orang yang jahil, muta'alliqum bi khabar takunanna majrurun bil ya, dan dia adalah majrur dengan ya. Minal jahilin, tak baca dengan jahilun kerana dia adalah majrur. Jadi jahilun asalnya ditukar dengan ya, iaitu jahilin, kerana hukumnya adalah majrur dan majrur dengan ya. Itulah secara ringkasnya
tergesa-gesa nak habiskan ayat ini. Jadi kita dapat khatam juga ayat 35 surah Al-An'am, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan seterusnya belajar muka surat 132 pada minggu depan insya-Allah, iaitu ayat 36 insya-Allah 36 dengan izin Allah Subhanahu. Okey, ada soalan nak tanya? Wow, apa tadi tu? Ya. Wow, atifah tadi tu. Ya. Wow, atifah. Dia wow. Dia ataf kepada apa, Ustaz? Dia kepada ayat sebelum tu ke, Ustaz? Ya. Fata'tiyahum bi ayah walau sya. Maknanya ayat kepada ta'tiyahum itulah. Walau sya. Maknanya ayat. Wow, ataf kepada ataupun ataf kepada Fata'tiyahum tu bukan jawab pada ada syarat. Mahzuf kat sini. Ini ada jawab dia mahzuf. Maknanya adanya kamu boleh mencari terawuh ataupun tangga naik ke langit, maka jawabnya kamu tak boleh cari. Kamu tak dapat. Begitu jawab dia. Bukan pada ayat sebelum tu, yang ayat sebelum tu walaqad kadzabat. Tidak. Sebelum wa in kana kabura itu pun atifah juga. Ma'tuf kepada qad na'lam. Wa in kana ini ma'tuf kepada qad na'lam. Qad na'lam. Ya, fata'tiyahu ma'tuf kepada antabtaghi. Okey. Kemudian walau sya ini ma'tuf kepada ta'tiyah. Itulah yang saya nampak. Fa ini pun ma'tuf juga, walaupun dia fa fasihah, dia ma'tuf kepada jumlah yang tidak disebut, yang semua orang tahu. Maknanya Allah Ta'ala tidak mahu semua orang kafir Quraisy itu beriman. Maka oleh kerana Allah Ta'ala tidak mahu, dengan sebab itu maka janganlah kamu menjadi di kalangan orang-orang yang jahil. Mungkin ayat ini kita rasa agak tegas bagaimana ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya ayat Quran ini walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad, di dalam ayat ini ia juga adalah untuk ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga Jadi kalau kita berdakwah kepada golongan kafir dan orang kafir tidak menerima dakwah kita, janganlah kita maki hamu mereka, kita mencaci mereka, kita tidak dapat bersabar dengan kerenah mereka. Jangan kita menjadi seperti orang-orang yang jahil, tidak dapat bersabar. Kenapa? Kerana hidayah itu adalah milik Allah, dan sememangnya Allah Ta'ala dari sudut kehendaknya ada kehendak kauniyah, iaitu dia menjadikan kafir dan mukmin. Apabila ada orang kafir, maka orang kafir itu adalah mad'u kita, maknanya sasaran dakwah kita. Dengan ada orang kafir itulah kita boleh berdakwah, kita boleh berjihad, dan kita boleh menyeru kepada agama kita, dan itu juga adalah seruan agama kita. Allah Ta'ala sebut ud'u, serulah di jalan Allah. Allah Ta'ala sebut hidup fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Jadi semua itu tuntutan agama kita juga. Kalau tak ada orang kafir, macam mana kita nak laksanakan tuntutan tersebut? Jadi walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, dan ia juga adalah untuk ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita semualah juga. Ya. Dia yang apa tadi tu, atifah in kabura, in kana kabura itu rupanya apa Ustaz cakap tadi, qad na'lam tu ayat 33 ya. 33. Ayat 33 tu patut saya cari ayat sebelum saya jumpa. Rupanya ayat atas lagi. Ingat ayat 3, dalam ayat 34. Ayat 3 dia ataf di situ. Ada juga setengah i'rab dia sebut waw ini adalah istinafiyah, pun ada juga. Dia ayat barulah istinafiyah. Ada juga.
Tetapi sebenarnya kalau kita letak wa ini ataf, lagi sedaplah untuk kita tafsir. Maknanya rentetan daripada ayat 33, Allah Ta'ala sebut ayat 35. Dan tajuk dia masih lagi tajuk topiknya, temanya masih lagi sama, iaitu perasaan Nabi, kesedihan Nabi dalam menghadapi kafir Quraisy. Dan kemuncaknya seandainya penentangan mereka itu betapa besar ataupun sangat menyusahkan engkau, wahai Muhammad, maka Allah Ta'ala cuba cabar Nabi. Dan Allah Ta'ala juga menyatakan bahawasanya kafir mukmin itu adalah masyiah kauniyah. Itu adalah kehendaknya. Maknanya pasti tidak akan berlaku di atas dunia ini semuanya beriman kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak mahu. Wujudnya kafir dan mukmin itu adalah dalam Allah dari kauni, ciptaannya. Ada mukmin, ada kafir. Ada hikmahnya lah tu. Apabila Nabi faham sebegitu, maka Nabi pun akan rasa bahawasanya ini adalah sesuatu yang normal bagi seorang Nabi. Begitu juga ayat 34, Allah Ta'ala beritahu apa yang dihadapi oleh Nabi itu juga dihadapi oleh para rasul sebelumnya.